مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada pembahasan tajwid kita yang sebelum ni kita habis di mana? Mak badal. Faham? Kemudian ini yang saya katakan pembahasan yang panjang, mad far'i. Far' ini apa? Dia ada dua, satu asal, satu far'. Asal ini adalah asli, tunjangan. Kalau far' ini adalah cabangan, macam pokok. Pokok dia ada far' dia, ada cabangan dia. Ada batang, dahan dia, kemudian ada daun-daun, ada bunga, ada buah. Betul? Begitu juga di dalam mad ini. Yang kedua, dia dibagi kepada mad far'i. Mad far'i itu apa? Mad far'i itu disebabkan sukun. Disebabkan sukun ada dua jenis. Disebabkan mati ada dua jenis. Yang pertama apa? Yang pertama, mad arid lis sukun. Pernah dengar? Mad arid lis sukun? Apa mad arid lis sukun tu, Nurul? Tahu terjemah dia? Mad panjang, arid datang baru, lis sukun sebab sukun. Jadi secara ringkas adalah mad yang terjadi disebabkan berhenti. Itu mad arid lis sukun. Kemudian yang nombor dua, mad lazim. Mad lazim ini dibagi kepada 4. Ada mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi musaqqal. Nanti kita akan bahas. Okay. Mad far'i sebab sukun, bukan mad far'i sebab hamzah. Mad far'i sebab hamzah minggu lepas kita dah bahas. Yang pertama tadi, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, mad yang wujud yang terhasil disebabkan berhenti. Definisi dia tengok, selepas huruf mad ada tanda sukun disebabkan berhenti ataupun waqaf. Maka kadar bacaan panjang dia itu kita boleh pilih 2 atau 4 atau 6 ikut keadaan cara bacaan kita masa tu. Kalau kita yang baca nada panjang, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ambil 6. Kalau nak baca pendek, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua ma'adik li sukun. Tapi kita ada pernah baca, imam ni baca panjang pendek, tengok kepada kondisi kita macam mana kita baca tu. Maka boleh pilih antara nak baca 2, 4 ataupun 6. Tapi yang indah tu sama. Tak salah kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tak salah. Bagi yang fasih. Ada yang belajar qiraah sab'ah, ada yang belajar qiraah asyra, mereka tahu di mana cara-cara untuk membahagikan wakafnya itu. Tapi kita di fasa yang baru-baru ni, maka kita cuba samakan. Kita nak baca 4 semua sampai bawah. Untuk Fatihah lah, sebab Fatihah semua mat sama ujung dia. Dan syaratnya tambahan, huruf akhir kalimat itu bukan daripada huruf hamzah. Kalau huruf hamzah dia tak jadi macam tu. Macam huruf akhir itu yang ni alamin ni huruf nun. Nun terjadi waqaf, dia jadi sukun, dia jadi mati sebab waqaf.
Kalau dia tak wakaf, dia tak jadi sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Faham? Dia tak wakaf, maka dia tak jadi arid li sukun. Ketika kita nak berhenti, baru dia jadi arid li sukun. Mat yang datang baru, mat yang muncul disebabkan kita berhenti di situ. Ada yang nak bertanya? Ada yang nak tanya? Faham? Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang agak panjang, iaitu mat lazim. Mat lazim ini apa? Mat lazim ialah huruf mat bertemu dengan huruf yang mati, sukun mati dalam satu kalimat. Mat lazim adalah huruf mat bertemu dengan huruf yang mati dalam satu kalimat. Maka mat lazim itu terbagi kepada 4 tadi yang kita bahas tadi. Mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Boleh tengok ada 4. Kalau nak hafal, kita bagikan kepada 2. Ada kalimi 2, harfi 2, musaqqal 2, mukhaffaf 2. Kalau nak hafal. Kemudian yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, 2, 1. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Terdapat tanda sukun selepas huruf mat dalam satu kalimat. Tetapi ni mudah sangat nak cari sebab dia di dalam Al-Quran dia ada 2 sahaja. Kadar panjang bacaan dia 6 harakat. Tu ada nota tambahan. Hanya ada 2 tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Boleh tengok. Contoh dia, al-ana. Terdapat tanda sukun selepas huruf mat dalam satu kalimat. Nampak huruf mat mana? Hamzah. Kemudian pada huruf lam itu ada tanda sukun, maka bacaan dia 6 harakat. Sebab apa? Dia dalam satu kalimat. Kalimi, kalimat. Faham? Ana wa qad asayta qablu wa kun ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Tu 2 contoh. Dia ada tanda sukun selepas huruf mat dalam satu kalimat. Ada 2 ini sahaja di dalam Al-Quran. Mudah kan nak hafal? Jadi mat lazim kalimi mukhaffaf dalam satu ada tanda sukun selepas huruf mat dalam satu kalimat. So mat lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian yang kedua, mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal ni, selepas huruf mat, ni cara untuk tahu dia, selepas huruf mat ada huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Mat lazim yang berlaku dalam satu kalimat yang bersabdu, iaitu bertemu huruf mat dengan huruf bersabdu dalam satu kalimat. Maka ia dinamakan mat lazim kalimi musaqqal. Kenapa musaqqal? Iskal, berat. Kerana terasa berat menyebut kalimat itu secara idgham. Kalau mukhaffaf tu ringan, takhfif ringan, musaqqal berat. Berat untuk mengucapkan kalimat itu secara idgham. Panjang harakat dia juga sama 6 harakat. Yang tadi kalimi musaqqal, yang tadi kalimi mukhaffaf, yang ni kalimi musaqqal. Beza dia apa? Nampak tu. Kalau musaqqal tu dia ada tasydid. Selepas huruf mat ada huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Bila dia sebut kalimi, maka hukum itu berlaku di dalam satu kalimat. Nampak contoh dia bagi 3. Kafah, al-haqq,
haqqatu mal haqqah. Dabbah. Nak sebut yang ada tasydid tu lebih berat berbanding dengan yang tak ada tasydid mukhaffaf. Maka dinamakan mad lazim kalimi musaqqal. Kadar bacaan panjang bacaan dia itu 6 harakat. Faham? Maka selepas ini kita dua saja hari ini. Tiga mad arid disukun. Faham semua arid disukun, macam mana nak jumpa mad arid disukun tu. Bila disebut arid, datang baru. Bila datang baru, maksudnya tergantung kepada bacaan kita. Kalau kita tak wakaf, maka dia tak jadi lis sukun. Sebab mad arid lis sukun, mad yang muncul lis sukun sebab berhenti. Kalau tak berhenti, maka tak namalah sukun. Dia ingat hari ni 19 hari bulan 1, saya dapat tambahan ilmu apa? Yang pertama mad arid lis sukun, yang kedua mad lazim hafi mukhaffaf, yang ketiga mad lazim kalimi musaqqal. Nanti kalau saya baca Quran, saya jumpa benda ni, saya nak cuba amalkan. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf tu nak jumpa tu kena buka surah Yunus dululah. Sebab dah ada 2 saja kat situ. Tapi mad arid lis sukun banyak kita nak boleh cuba. Cuba usaha. Yang mana ilmu, para ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Al-ilmu tanpa amal, al-ilmu bila amalin, ilmu kalau tidak disertai dengan amal, kasyajari seperti pokok bila tamarin tanpa ada buah. Memang ada rupa dia, tetapi tidak ramai orang dapat manfaat kemanisan daripada ilmu itu. Kita dah tahu cara baca itu, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang yang tak ada dengan kita ni. Dalam majlis ni dia tak ada, dia tak mampu untuk hadir di majlis kita ini, kita cuba sampaikan. InsyaAllah kita akan dapat rasa ingatan yang lebih kuat ketika kita ada apa? Cara untuk mantapkan ilmu tu ada 3. Nabil Zakaria, dia tak pernah miss kelas. Saya rasa dia ingat. Apa Nabil? Cara untuk Nabil dapat menguasai sesuatu ilmu itu kena ada 3 perkara. Apa benda? Saya sebut bahasa Arab, tolong terjemah. Mutala'ah qabla ad-daras, tawajjuh 'inda ad-daras, wa muraja'ah ba'da ad-daras. Apa benda? Bacaan tu kita ni apa ni orang kata dah tak ingat. Pozi ada tak? Pozi tak ada. Pozi. Apa kerja bahasa Arab macam ni? Ustaz. Mutala'ah qabla ad-daras, tafahum wa tawajjuh inda ad-daras, wa muraja'ah ba'da ad-daras. Apa Azudin? Muraja'ah tu kita ulang kaji. Mutala'ah tu kita membaca, tersaksi lah. Mudah. Lagi satu apa yang Ustaz? Saya lupa. Yang pasal lagi satu. Tawajjuh inda ad-daras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingatlah Ustaz. Yang 2 ni saya boleh terjemah. Yang satu saya lupa. Jadi tiga sifat ataupun 3 karakter yang perlu kita bawa semasa kita belajar ilmu. Ini pesan para ulama. Pertama, kita mutala'ah qabla ad-daras, kita ulang kaji sebelum belajar. Jadi sebelum belajar masuk kelas ni kita dah buka sekali dah. Kita tengok. Kita dah ada gambaran dah. Nanti nak masuk kelas kita akan belajar mad arid lis sukun, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. So kita dah ada gambaran. Okey, paling tak pun banyak ni lah yang saya akan belajar. Lagi bagus di mutala'ah banyak lagi. Lagi banyak di mutala'ah, lagi banyak manfaat dia akan dapat. Dia akan lebih menonjol daripada kawan-kawan dia yang tak mutala'ah. Kemudian bila masuk kepada dewan belajar, bila masuk dalam majlis, dia faham, dia tawajjuh inda daras, dia fokus ketika belajar. Dia tak jasad dia kat sini, jiwa kat lain. Jasad kat sini, jiwa dekat sini. Kemudian
Yang ketiga, murajaah inda daras, diulang-ulang apa yang dia belajar. Maka kalau kita cuba praktikkan 3 benda ni ketika kita belajar ilmu, kita akan dapat rasa, oh, dia tak cuma apa tadi pagi tadi. Dia antara tawajuh inda daras tu kita dengar dan kita catat yang mana kita rasa kita lupa. Kalau sekarang mudah, dah ada PDF macam ni, so kita boleh ulang. Cuma keterangan tambahan saja yang kadang-kadang tu kita lupa. So kalau kita bawa 3 sikap ni dalam diri kita ketika menimba ilmu, maka kita akan dapat rasa kelainan kalau kita tak bawa benda ni. Yang mana kita tak ada mutalaah, kita tak ada ulang kaji pun, kita masuk-masuk tahu, duduk dengar, apa duduk dengar, esok macam tu juga. So sama saja. Faham? So kalau kita nak dapat sesuatu itu, dia perlu ada tindakan. InsyaAllah semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita dapat amalkan ilmu dan sampaikan ilmu ini kepada mana-mana sahaja umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum tahu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlim minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubatan tawsil likulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول.